Now kita pergi kepada aspek yang terakhir, iaitu aspek penutup. Okay. Maknanya kita dah tahu macam mana nak opening, permulaan, okay, dan kita tahu macam mana kita nak tulis point, isi dengan baik, nak sampaikan isi ataupun konten hujah ceramah yang baik. Dan seterusnya adalah aspek penutup. Okay, conclusion lah. So aspek penutup, selalunya bila kita dah sampai ke akhir ucapan, okay, molek sekiranya kita masukkan, kita tekankan perkataan akhir kata, akhir sekali sebagai kesimpulannya, itu untuk memberi hint kepada audiens yang kita punya ucapan, kita punya pembentangan, kita punya ceramah sudah pun hampir tamat. Okay? Jadi ini akan menyebabkan mana-mana audiens yang tadi itu dah main handphone ke akan fokus semula, mana-mana yang bersembang dengan rakan boleh fokus semula bila dengar penceramah gunakan perkataan sebagai penutup, secara kesimpulannya, akhir kata. Jadi audiens tahulah you nak habis dah, ucapan you dah nak tamat, jadi mereka akan kembali beri fokus kepada you lah. Alright? Dan dalam aspek penutup juga, okay, ada beberapa perkara yang boleh seseorang penceramah ataupun seorang public speaker itu lakukan. Okay. Antaranya, saya akhiri ucapan saya dengan sekali lagi, saya nak tekankan betapa pentingnya mahasiswa menangani cabaran belajar secara online dengan sebaiknya. Okay, maknanya bila you nak tutup tadi tu, kalau boleh you highlight kan, ataupun you tekankan balik apa poin-poin penting yang you dah sampaikan dalam bahagian konten atau bahagian isi tadi. Supaya kita nak pastikan sebelum kita punya hadirin beredar meninggalkan dewan, meninggalkan majlis pada hari itu, ada something yang melekat di fikiran mereka, yang mereka ingat. Jadi that's why kadang-kadang kita dah berucap lama 5-6 poin, mereka dah tak ingat. Okay, jadi bahagian penutup tu you kena stresskan, tekankan sekali lagi supaya mereka boleh ingat. Okay, balik rumah pun mereka boleh ingat lagi. That's why aspek penutup ni penting sebenarnya. Okay, kalau kat sini dia akan katakan, contohnya sebentar tadi saya telah mengemukakan kepada tuan-tuan mengenai 5 perkara pokok bagaimana kita dapat mengurangkan kadar kemenangan jalan raya. Pertama, kedua, dia ulang balik, repetition. Okay, ini sekadar untuk ingatkan ingatkan kita punya audiens tentang apa ceramah yang kita telah sampaikan tadi. Alright? So at least kalau awal-awal tadi tu audiens you dah tertidur ke apa, kalau dia dengar aspek penutup, bila you repeat balik poin-poin penting you, at least dia tahu sebenarnya ucapan you selama 30 minit tu ada berkaitan dengan apa. Okay, itu penting aspek penutup. Okay, kemudian juga you boleh ingatkanlah penutup tu, kita boleh remind sekali lagi kita punya hadirin, ingatkan mereka, okay, untuk mengambil langkah-langkah yang perlu lepas mereka dengar you punya ceramah. Kalau tadi you bercakap mengenai cabaran ODL, you boleh ingatkan sekali lagi apa yang student boleh lakukan, okay, untuk menghadapi cabaran belajar secara ODL di era pandemik COVID-19 ni. Okay, dan you juga bolehlah remind benda-benda ni supaya mereka tidak lupa lah. Okay. Dan stresskan sekali lagi yang you kongsikan tadi tu adalah pengalaman you sendiri yang you telah lalui selama 2 tahun ini. Okay. Dan you juga sentiasa melakukan penambahbaikan pada masa ke semasa supaya momentum kecemerlangan tu boleh dikekalkan. Jadi you pun kena remind you punya audience lah, okay, untuk sentiasa melakukan continuous improvement supaya kita makin lama akan selesa dengan norma baharu yang kita sedang hadapi sekarang inilah. Okay, so aspek antara ucapan kita nak akhir ni, tadi kita nak bagi hint dan kita dah akhir kan, sebagai kesimpulannya, sebagai penutupnya kan. Jadi bila dah sebut tu orang dah tahu dah nak habis ni. Dan bila you betul-betul dan nak tamatkan ucapan tu, you kena sebut perkataan ni. Akhir kata, sebelum saya mengundur diri, saya nak bacakan satu petikan kata-kata oleh sekian, ataupun sebagai peringatan akhir, saya ingin bacakan ayat suci Quran, okay? Ataupun you remind sekali lagi, kalau kita dalam nak pilihan raya ke ya, nak kempen untuk parti politik kita, dan akhir sekali kita akan sebut keputusan masa depan negara terletak di tangan anda sebagai pengundi-pengundi muda. Jadi jalankan tanggungjawab anda
sebaik yang mungkin. Itu contoh, okay. Kalau macam COVID-19 ni, macam kes, macam contoh COVID-19 tu, you boleh kata, okay. Kalau kita tak tahu bila pandemik ini akan berakhir, dan buat masa ini kita perlulah sesuaikan diri dengan norma baru, termasuklah belajar secara online, okay. Jadi besarlah harapan saya agar saudara-saudara sekalian cuba untuk menangani cabaran berdasarkan tip-tip yang saya kongsikan tadi, supaya semoga ini memberi manfaat kepada diri anda semua. Boleh, okay? Penutup dia. Okay, dan juga you boleh katakan, you boleh tutup you punya ucapan dengan akhir sekali ataupun akhir kata saya menutup ceramah saya ataupun syarahan saya dengan rasa rendah diri, memohon kemaafan sekiranya terdapat terkasar bahasa ke yang menyinggung hati tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan sekalian. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian saya pada malam ini atau pada hari ini. Okay? Okay, juga ada setengah ramai yang suka tutup dia punya ceramah atau syarahan dengan sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada diri saya sendiri, kan. Jadi saya mohon kalau ada salah dan silap untuk mohon kemaafan daripada para audien. So itu standard lah kita tutup majlis kita dengan cara yang begitu berhemah, okay, polite, okay, dan menyebabkan you punya audien rasa, how to say, berasa senang dan selesa lah dengan penceramah tersebut. Okay. Jadi sekian saja tiga aspek utama dalam menyediakan ucapan ataupun teks ucapan pengucapan awam, iaitu aspek permulaan, aspek isi dan juga aspek penutup. Okay, semoga anda semua boleh praktiskan tiga aspek penting ini dalam menyediakan you punya teks pengucapan awam. Dan semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, memberi idea kepada anda semua, dan seterusnya saya doakan pelajar-pelajar saya menjadi seorang public speaker yang hebat. InsyaAllah.